أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين ثم إلى آبائهم وإخوانهم والملائكة المقربين والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا ولقرابتنا ولأشيرتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا لأصحاب الحقوق يعني المحبة وأحسن إليهم ثم إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين قائد الدعاء والمجاهدين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita merafakkan tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita masih boleh bersama menjadi tetamu Allah pada malam ini, bersama-sama untuk mengikuti bacaan dan perbincangan kita daripada hadis Mustika Hadis yang pada malam ini insya-Allah di muka surat 193 daripada hadis yang ke-10. Mudah-mudahan dengan kita menyahut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW seperti mana sabdanya yang selalu ana sebut, inni taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu hai umat Islam dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Itulah kitab Allah Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi kita bersamalah, sama-sama kita melihat, sama-sama kita merenung daripada hadis yang disebut pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat serta manfaat daripadanya insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-10 di muka surat 192. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك رواه البخاري ومسلم. Maknanya hadis masih titik-titik itu ada sambung lagi ya. Cuma syahidnya di sini dia nak sebut satu perkara itu berhubung dengan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
persoalan yang disoal oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata dia, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar di sisi Allah SWT ialah engkau mengada-ngadakan bagi Allah itu sesuatu yang menyamainya, yang syirik, padahal ia yang menciptakan kamu. Dalam Quran disebut wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dalam surah Al-Baqarah. Dan kamu jadikan Allah itu berbilang-bilang sedangkan kamu tahu bahawa Allah itu wahid, Allah itu asa, As-Samadul Ahad, ya. Jadi hadis kita yang 10 ni, saya baca balik hadis tadi dan saya baca balik dia punya maksud dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tumpuan pertanyaan sahabat-sahabat baginda. Itu satu daripada hadis. Jadi bagi kita sekarang lah, kita dalam majlis pengajian, mungkin ada persoalan, mungkin ada pertanyaan tentang perkara-perkara yang kita rasa nak diberi pencerahan. Begitu juga para sahabat menunggu. Bila sahabat Rasulullah sebut sesuatu, mereka mengambil perhatian, mengambil perhatian, dan jika ada sesuatu yang nak ditanya, mereka terus bertanya pada Rasulullah SAW. Hadis yang 10 ini mengandungi satu, Rasulullah SAW menjadi tumpuan pertanyaan sahabat-sahabat baginda, ya. Yang kedua, syirik adalah satu-satunya dosa yang terbesar, seperti mana yang kita sedia maklum, ya. Huraiannya, baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi tumpuan pertanyaan sahabat-sahabatnya. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa menjalankan tugasnya sebagai rasul, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, membuka dengan seluas-luasnya pintu pertemuan pertanyaan dengannya kepada segala lapisan masyarakat, untuk mereka menanya apa yang mereka muskilkan berhubung dengan soal-soal agama. Itu paragraf yang pertama yang diuraikan dan disebut oleh tuan guru kita ni. Rasulullah SAW menjadi tumpuan tempat bertanya. Sebab memanglah Rasulullah itu didatangkan ialah untuk menghuraikan, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Maka diturunkan Quran. Quran itu ialah dia hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Daripada ayat itu pun kita tahu bahawa datang ayat Quran itu Rasulullah yang menguraikan. Hudan, tunjuk, linnasi, untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberi penjelasan daripada segala kenyataan dan kenyataan daripada petunjuk Allah tadi, dan perkara-perkara yang hak dan yang batil dijelaskan. Sebab datang Nabi Muhammad itu yang untuk menerangkan annal halal bayyinun wal haram bayyinun, kata Rasulullah. Halal jelas, haram pun jelas. Jadi diterangkan oleh Rasulullah. Jadi kalau dalam hadis itu disebut wa bainahuma umurun mustabihat wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Di antara halal dan haram itu ada satu benda yang disebut subhah. Antara subhah, antara halal haram itu wa bainahuma umurun mustabihat, perkara-perkara yang mustabihat. Maka disebut oleh Rasulullah wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terlibat dengan syubhat akan mudah terlibat dengan perkara yang haram. Maksudnya di situ kita harus menjagakan diri kita supaya jangan terlibat dengan benda-benda syubhah, kerana benda syubhah itu boleh membawa kita atau mengundang kita kepada berlaku perkara yang haram. Jadi kita kena jauh. Hadis banyak, wa man yarta'al himayu syiku an yaqafi, itu dalam hadis yang pertama dalam hadis 40 ada cerita, ya. Jadi di situ maksudnya nak ceritanya Rasulullah menjadi tumpuan untuk menjawab persoalan ummah dari semasa ke semasa sampai hari inilah. Hadis Rasulullah ni yang kita baca daripada beberapa buah hadis yang disusun oleh para ulama dengan berbagai-bagai nama, ya, ialah untuk memberi jawapan kepada permasalahan masyarakat
ummah dari semasa ke semasa sampailah ke hari ini. Dengan permasalahan yang berlaku ini, terdapat dalam hadis Rasulullah jawapannya, terdapat dalam Al-Quran jawapannya. Dalam keadaan haru-biru yang berlaku dalam dunia sekarang inilah, macam-macam ni, daripada satelitnya naik ke atas tu, daripada manusia yang berbagai corak, ada yang taat, ada yang derhaka dengan berbagai bentuk, yang Islam jadi macam-macam Islam, nama baru. Ini semuanya hadis memberi jawapan. Secara ringkas dia kata, pada hadis Rasulullah ni, wa ma ba'dal haqq illa dhalal. Tidak ada selepas hak itu dengan dalal. Al-haq itu ialah al-haq min rabbikum. Al-haq itu datang daripada Tuhan kamu, iaitu Al-Quranul Karim, yang dipercerahkan oleh hadis Rasulullah SAW. Selepas itu sesat. Itu maknanya wa ma ba'dal haqq illa dhalal. Sebab itu Rasulullah kata, ini taraktu fikum amrain lan tadidu abada. Aku tinggal pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu maknanya. Tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitulah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wa ma ba'dal haqq illa dhalal. Lepas ada Quran dan hadis, itu akan jadi sesat. Akan sesat. Sebab Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi tak boleh lari. Kalau kita lari, kita sesat. Dalam Quran juga sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Rasulullah SAW dalam menceritakan pada isteri-isteri dia sebut, di antaranya ialah Sayyidatina Aisyah. Dia buat garis 4, wa anna hadza sirati mustaqimah ala tabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dia tunjuk ini jalan aku yang lurus. Ini as-sirat al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin syuhada' was-shalihin tu. Ini hadza tariq mustaqim. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Ada 3 cabang lagi. Jalan-jalan yang lain, Yahudi, Nasrani, Majusi. Jangan ikut jalan tu. Fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan bercerai-berai, akan pecah belah daripada jalan yang sebenar. Jadi jelas Rasulullah sebut, Rasulullah sebut jelas dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis. Dia sebut dia buat empat garis. Satu, Islam, wa anna hadza sirati mustaqimah. Yang 3 lagi itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Al musyrikun yang ada sekarang ni lah, Hindu, apalagi Confucius, lain-lain lagi daripada jenis-jenis agama yang ada di dunia. Jangan ikut, jangan terpengaruh dengan cara mereka, dengan cara Kristian, dengan cara Yahudi yang sebenarnya memanglah dia mengutarakan berbagai-bagai, kita panggil pengaruh untuk kita ikut. Sebab awal saya nak sebut dulu, Allah Ta'ala bagi amaran, beritahu pada Nabi Muhammad, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rasa senang hati, maknanya tidak akan redha oleh Yahudi dan Nasrani daripada Islam yang engkau bawa wahai Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, hingga kami ikut jejak langkah mereka atau budaya mereka. Sekarang kita nampak mereka akan berusaha untuk orang Islam mengesampingkan Al-Quran, mengesampingkan Islam, ikut cara mereka. Sekarang apa budaya barat berjalan meresap masuk ke tanah-tanah air orang Islam. Kalau tuan-tuan tengok di Mesir, orang Mesir itu macam orang putih, budaya dia macam orang barat, kecuali ulama-ulama yang berpegang. Di negeri kita ni juga satu ketika dulu, alhamdulillah, dengan bangkitnya pura-pura duat dan pendakwah, kita kembali sihat balik semula insya-Allah. Tinggal sikit saja orang-orang yang, kalau orang perempuan kita panggil tak tutup kepala tu, perlihatkan rambut dia, sikit sangat dah. Maknanya kita berjaya. Sebab itu pendakwah-pendakwah di negeri kita lebih berjaya dibandingkan daripada Mesir, walaupun dia ada Azhar University. Orang Mesir lagi teruk, lagi dahsyat.
Sampai begitu. Jadi alhamdulillah, di mana kita rasa kita di sini, kita rasa kita lebih baik dan lebih percaya. Dalam hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal, bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu perkara yang sangat mustahak diketahui oleh setiap orang Islam dalam setiap masa, lebih-lebih lagi dalam masa yang boleh dikatakan manusia leka dengan soal-soal hidup semata-mata. Macam hari ini kita kata, kita ni banyak masyarakat memburu dunia tanpa mengira halal haram, dengan berbagai-bagai jenama, sampai kita tak dapat nak siasat dia halal atau haram. Asalkan masuk, dapat masuk duit, kita pun masuk sama. Saham dan sebagainya, kita tak kira saham apa. Zaman orang main saham, dengan tak payah pergi kat bank, kita main di rumah saja, dengan laptop kita boleh dapat. Sampai begitu punya mudah kalau buat benda baik-baik. Tapi ingat, tadi Rasulullah, saya baca ayat hadis Rasulullah tadi, wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhah. Jadi Rasulullah kata, siapa yang berlaku syubhah, berjatuh dalam perkara syubhah, dia akan mudah jatuh dalam perkara yang haram. Jadi maknanya, bagi kita nak jaga Islam kita ni, nak jaga diri jika supaya tidak terlibat dengan perkara yang haram, kita cuba jauhi daripada perkara-perkara yang syubhat, akan terpeliharalah daripada kita daripada terlibat benda-benda yang haram. Jadi sebab itu Tuan Guru kata, lebih-lebih lagi masa sekarang, manusia leka dengan soal-soal hidup semata-mata, mengejar hidup. Saya tambah sikit, dengan tidak sempat mengira halal haram, tidak mengambil berat soal-soal perkara dosa dan pahala, tak kira halal haram, tak kira dosa pahala. Ini berlaku. Dan kita melihat hari ini, dosa pahala ni kadang-kadang melalui telunjuk, melalui media massa, orang bercakap macam-macam, berkelahi, berfitnah dalam Facebook dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang mengundang kepada dosa. Jadi sebab itu, kalau kita boleh, daripada hadis ini kita dapat mengelak daripada tergolong ataupun terlibat di dalam golongan yang seperti itu. Soal syirik. Bagi menjawab pertanyaan sahabat baginda yang tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa di antara dosa-dosa yang terbesar ialah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serta baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa amatlah tidak patut seseorang itu mempersekutukan ataupun menyamakan Allah Taala dengan sesuatu yang lain, sedang Allah yang menciptakannya daripada tiada kepada ada. Jadi kalau ada kesedaran melalui apa yang disebut oleh Tuan Guru kita ni, sepatutnya kita kena sedar kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa kita adakan benda-benda yang sekutu dengan Allah ni? Ada 3 perkara. Satu, melalui perkataan. Yang kedua, melalui perbuatan. Yang tiga, hati. Dia boleh jadi sekutu. Perbuatan yang menyekutukan ni, perkataan boleh jadi syirik dengan sebab benda yang mudah. Umpamanya, mungkin pernah kita sebut sekarang ni, katakan Panadol lah sebenarnya. Panadol ni ubat sakit kepala. Kita kata Panadol yang menyembuhkan sakit kepala kita. Macam mana tuan-tuan dapat pendapat kita dari sudut akidah? Dia kata gitu. Itulah dia punya. Oleh kerana kejahilan dia, sampai dia terasa sungguh-sungguh lah Panadol itu yang menyembuhkan sakit kepala dia. Ini perbuatan atau perkataan syirik. Panadol mana ada kuasa, yang kuasa itu Allah. Jadi bagi kita yang mengaji, kita kata sebab Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebab saya makan. Itu sebab Allah Ta'ala kata waja'alna kulla syai'in sababa, kami jadikan itu ada sebab, fa'atba'a sababa, kami ikut sebab tu, ikut dia jalan dia.
Kalau sakit kepala makan apa? Jadi dia hanya alat ataupun jalan ataupun sebab yang boleh menyembuh. Yang menyembuhkan tu Allah. Tapi ada makan Panadol, dia tak mau. Kena makan benda lain pula. Misalnya, sebab dia bukan penyembuh. Dia itu satu ikhtiar saja. Mungkin kita kena ambil benda lain pula. Jadi itu sebab kita kena jaga cakap kita supaya jangan jadi cakap kita jatuh. InsyaAllah, jadi kita bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita akan sebut insyaAllah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yaqula insyaallah. Jangan kamu kata aku nak buat begini esok, tapi kamu kena kata insyaallah. Insyaallah saya esok nak pergi makan kenduri rumah saudara saya begini. Insyaallah besok saya akan pergi begini. Kena kata insyaallah. Sebab Allah sahajalah yang menentukan segala takdir ataupun peraturan sesuatu daripada kehendak atau apa yang dilakukan oleh makhluk itu Allah saja. Kita hanya boleh mengatur. Allah yang menentu. Jadi kita kena berhati-hati, maknanya beradab dengan Allah Subhanahu Taala supaya nak mengelakkan kita daripada percakapan yang biadab yang boleh bawa pada syirik. Itu disebut perkataan. Perbuatan begitu juga. Perbuatan. Akulah, dia kata aku lo buat tu itu. Boleh jadi gitu tu. Dia kata aku. Jadi dia yang mengaku dialah. Dia tak kata alhamdulillah lah, teman lah membantu dia itu, cerita pada dia gini. Alhamdulillah lah. Dengan nasihat tu dia dapat. Jadi kita tak boleh kata aku tu. Yang beri itu Allah. Jadi nak kena berlapik dengan insya-Allah. Berlapik bagi kita orang Muslim, orang beriman ni kena bersopan bercakap insya-Allah. InsyaAllah. Supaya juga orang ajak kita pergi kenduri, insya-Allah. Kita kata insya-Allah. Tak boleh tentu ai datang atau tuan datang, tak boleh. Yang menentukan tu Allah. Kita hanya boleh berjanji. Yang menentukan janji itu Allah. Jadi insya-Allah. Itulah dipesan oleh Allah Taala sebagai satu cara untuk kita melapik cakap kita supaya tidak berlaku sebarang syirik. Orang musyrik itu mana orang syirik. Yang demikian bukan sahaja tidak patut menurut timbangan akal yang siuman, bahkan telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Kerana dengan bawaan syiriknya ia telah mendedahkan dirinya kepada azab seksa yang tidak terperi akan diterimanya kelak. Syirik ini memanglah mensyirikkan Allah Ta'ala berdosa besar. Tempatnya ialah neraka. Mati kufur. Bila mati kufur dah tentulah tempatnya dalam neraka. Habis. Jadi cerita hadis yang 10 tadi, selesailah kita keterangannya dan berhubung dengan syirik tadi. Saya bagi sekejap dalam seminit dua, aku ada persoalan pada hadis tadi. Kau tanya pertanyaan. Ya, kita masuk pada bab yang kedua. Muka surat 195 juga lah. 194. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Manusia berhajat kepada yang mengawas amal usahanya dalam segala peringkat hidupnya. Manusia berhajat kepada yang mengawas amal usahanya dalam segala peringkat hidupnya untuk memimpin ke jalan kebaikan dan menjauhkannya daripada jalan kerosakan. Kata musannif, kalaulah manusia dibiarkan dengan tidak dipimpin dan diberi petunjuk, nescaya akan terjerumuslah dia dalam kejahatan yang berbagai-bagai ragam.
Memang pastinya begitulah. Kalau manusia ini tidak dipimpin, manusia akan merayau, ya, manusia akan berlaku sesat barat, orang kata, tak kenal baik atau buruk, halal ataupun haram, dengan berbagai-bagai ragam, berbagai cara. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Rasul. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Al-Karim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna, sesungguhnya kami telah bangkitkan, fi kulli ummatin, pada setiap umat itu, rasulan, seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Subhanallah. Jadi kami telah bangkitkan bagi satu umat, setiap satu umat itu satu rasul, seorang rasul. Rasul ini yang memimpin, yang memimpin umat itu kepada yang penting sekali, anibulullah, untuk manusia mengenal Allah, menyembah Allah, dan wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri daripada taghut. Ini, ya. Jadi rasul, peranan rasul itu memimpin manusia kepada jalan yang benar menurut perintah Allah SWT, memberitahu yang hak dan yang batil, supaya manusia dapat membeza antara hak dan batil, yang baik dan yang buruk. Dipimpin oleh Rasul. Dengan bagi kitanya, Nabi Muhammad, Allah Ta'ala hantar Quran. Dalam Quran menceritakan benda yang halal dan benda yang haram, dalam kehidupan, sama ada dalam perkara ibadat, dalam perkara muamalat, hubungan manusia dengan manusia untuk mendapat keperluan hidup, ataupun munakahat, hubungan keluarga dengan keluarga untuk menambahkan zuriat, ataupun masalah jinayat. Lagi satu ialah Tuhan cerita juga, walakum fil qisasi hayatun, bagi kamu pada kisah tu hayatun, ada hidup. Bunuh orang yang membunuh, bunuh balas, itu kata hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Bila orang tengok satu orang bunuh, dia kena bunuh balik, orang gerun. Supaya juga bila dia mencuri, orang kerat tangan dia, orang gantung. Isytihar pada hari Jumaat. Isytihar pada hari Jumaat. Dan nak hukum tu pada hari Jumaat, dia orang saksi, dia orang lain tengok. Jangan gantung, ada nama si Pulan-Pulan, keluarga dia rasa malu semua. Petang dia pula mesti diletak, dihantar ke daerah lain. Tapi bila dia tak boleh duduk macam orang Kuala ni, kena hantar ke Parit tu, dan dia dipantau oleh orang Parit, oleh penguat kuasa di Parit, supaya dia terasing, dia terasa bagaimana salah dia, dan orang kena dia, ni orang kena buang pasal kesalahannya mencuri. Begitu dia ada. Jadi ini hukum Islam, ada cara dia. Ditiru oleh orang putih, kita ingat hukum putih, dia mengambil daripada hukum Islam. Dalam Bible, Lukas, Yohanes, Matthew, tak ada benda tu. Hanya dalam Al-Quran ada bab jenayat, ada bab hudud dalam Quran. Dalam Bible tak ada, dia hanya bab ibadat. Tapi orang kita kadang-kadang ni terasa bahawa mereka ni lebih maju, padahal kita yang lebih maju. Cuma kita tidak mengamalkan, tidak melihat Quran tu secara menyeluruh. Kita ambil part ibadat sahaja. Dia ingat semayang, zakat, puasa, haji, ya. Bila pergi haji kita rasa okey lah, selesai lah kita masalah. Orang duduk berjudi tu, tak ada siapa nak tegur pun. Yang duduk macam-macam, herok petok di pada, lagi perempuan sosial yang tak tentu rasa tu, itu kejikan orang Islam. Jadi kalau kerajaan, dia kena ambil tahu benda tu, dia kena bekerja, sebab kita kena tubuh sultatul Islam, sultah Islam, kerajaan Islam, supaya kita dapat bendung benda tu. Sampai ke sana lah. Tu jadi kewajipan kita tu, berjuang untuk menegakkan hukum Islam. Hukum Islam tidak boleh ditegakkan, melainkan ditegakkan kerajaan Islam, baru boleh berjalan. Mengapa orang putih boleh tegak sampai hukum orang putih boleh berjalan di Malaysia ni berapa tahun dulu? Sebab mereka kuasai kita, dia kuasa kita,
maka kita terpaksa tunduk pada hukuman dia. Inilah baru beberapa tahun ni kita bangkit, kita sedarkan umat supaya kita bangkit. Islam itu hukum yang sebenarnya. Allah Ta'ala sebut wa anihkum bainakum bainahum bima anzalallah, suruh kita hukum dengan hukum yang datang daripada Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah fasik. Inilah dalam Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, surah Maidah ayat ni semua ada. Jadi macam mana kita baca Quran? Jadi sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah Masjid Ridwaniyah ni anak kira alhamdulillah kita dah faham, kita lah di antara penggerak masyarakat. Kita menggerak masyarakat supaya balik pada Al-Quran, balik pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bercakap itu kita politik, kalau itu politik, itulah dia Islam, kerja Islam. Rasulullah merintah Madinah bukan dia ikut hukum orang Arab, hukum Islam yang dalam Quran tu. Di situ sebab dia katakan Madinah Munawwarah yang bercahaya, memberi cahaya hidup baru kepada manusia, ketika itu Arab lah, dan kepada kita juga orang Islam. Bila kita ikut Islam, kita selamat. Jadi kita kena bersemangat sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh Islam itulah penyelamat. Jadi kita harap masyarakat ni begitu. Jadi kita lah menjadi pendakwahnya, beritahu. Sebab kita ada anak, kita ada menantu, kita ada anak cucu. Orang ni ialah sasaran dakwah kita, mad'u kita. Orang ni dulu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini dia. Kita nak mereka itu jadi kita macam kita punya nak, macam Quran punya nak. Kalau kita sekarang ni ada katalah ada 100 orang, 100 keluarga tu ada, maknanya berapa cucu anak cucu dia. Inilah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita lah berperanan untuk anak-anak kita tu menjadi pemimpin orang yang bertakwa ataupun mengikut pimpinan-pimpinan orang yang bertakwa. Kita lah kena kempen. Jadi kita lah kena bekerja. Jadi kita bekerja, kita belajar, kita mengaji, kita bekerja, berdakwah. Kena buat begitu. Baru boleh kita kena bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan tugas dakwah Islam itu dari semasa ke semasa sehingga hari kiamat. Sebab orang tadi dalam ayat tadi, orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah berhenti sehingga walan tardha tu dalam orang mengaji bahasa Arab tidak akan datang nafiyul lil mustaqbal, nafi pasal akan datang, tidak akan mereka berhenti untuk menentang Islam. Sebab itu kita juga jangan berhenti untuk berdakwah, untuk menentang mereka, menentang Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Kita kena bangkit. Tuan-tuan tahu di Kuala Lumpur ada 2 gereja Kristian Melayu. Di Damansara, di Kuala Lumpur ada 2 gereja Melayu, gereja orang Kristian Melayu. Banyak dia gunakan duit yang diberi datang daripada Persatuan Kristian Sedunia, hantar duit bagi seorang. Dia dapat, kalau orang Melayu dia bagi 1,000, sebuah motor dan 1 perempuan. Ini berlaku di Kuala Lumpur lah. Banyak kena, kan banyak kena sekali orang perempuan. Dan orang lagangan, orang budak-budak yang tak ada kerja apa-apa, dia ambil, dia bawa pergi gereja, dia pujuk bawa gitu gini, bela dia bagi duit, lama-lama jadi Kristian. Banyak orang Melayu jadi gitu. Sebab itu kita kena bangkit berdakwah. Yang lepas tu nak buat macam mana? Yang ada dalam kandung kita ni, yang ada dalam rumah kita, yang ada dalam masyarakat kita, kita kena jaga. Kita kena menjadi tanggungjawab menjaga Islam pada keluarga dan masyarakat kita. Kalaulah manusia ini dibiarkan saja diruntun oleh 2 kekuatan itu, nescaya kejahatannya akan mengalahkan kebaikannya. Hawa nafsu, tabiat marah
di atas tadi, betapa tidak sedang manusia dalam alam kehidupan ini berada di dalam dua kekuatan. Saya tak baca itu yang besar. Yang satu menolaknya kepada kejahatan, iaitu hawa nafsu dan tabiat marah yang sedia ada pada dirinya, dan yang satu lagi mendesaknya kepada kebaikan, iaitu akal dan hati nurani yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Yang itu dia bawa kita kepada kebaikan. Yang satu nafsu tadi memang merangsang kita untuk buat kejahatan. Macam mana ayat yang saya baca pada tuan-tuan yang disebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kata wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'. Dia mengaduhai kepada Allah Ta'ala, Tuhan, wa ma ubari'u nafsi, aku tak nampak tak mampu untuk menyekat nafsu aku ni. Sesungguh nafsu aku ini merangsang kepada kejahatan. Dia cerita, dia mengaduhai kepada Allah Ta'ala. Dan itu nak beritahu pada kita daripada cerita itu dalam Quran itu, nak beritahu pada kita kena bersungguh-sungguh menjaga, menghalang, apa lagi tadi, menghalang desakan rangsangan nafsu ni dengan akal yang berilmu, hati nurani yang memahami Islam, memahami larangan dan dosa dan pahala, insya-Allah ya. Sedang akal dan hati nuraninya tidak cukup untuk menjaga dirinya dan memimpinnya ke jalan yang benar, kerana kuasa akal dan hati nuraninya untuk memahami adalah sama bandingannya dengan kuasa mata kepala untuk melihat, sebagaimana yang dijelaskan seperti berikut. Apa kata dia? Kalau mata manusia hanya dapat melihat dengan kuasa yang ada padanya, dan lenyap atau lemah penglihatannya dengan hilang ataupun lemahnya kuasa itu, maka manusia boleh memikir ataupun menimbang hanya dengan kuasa yang ada pada akal dan hati nuraninya, dan akan lenyap atau lemah pula daya pemikiran ataupun pertimbangannya apabila hilang atau lemah kuasa yang tersebut. Kuasa hati, kuasa pertimbangan tu, akal pun dah lemah untuk membuat pertimbangan, habis akal lemah sebab tak ada ilmu. Ilmu tu dia akan bercambah, akan berkesan dengan adanya iman. Jadi bila iman yang ada dengan ilmu ada, dia dapat melaksanakan amal. Iman, ilmu tadi, jadi dia amal. Amal tu maknanya dia melaksanakan tuntutan iman tadi dengan ilmu yang ada pada dia. Kalau dia ada iman, ilmu tak ada, dia tak dapat buat. Jadi kena ada iman tu, ada ilmu, dia dapat laksanakan. Contoh, kita semayang, dia ada iman, dia percaya bahawa semayang itu wajib, tapi dia tak ada ilmu semayang, dan nak semayang macam mana? Dia tak tahu nak semayang, katalah begitu. Tapi bila dia ada ilmu semayang, baru dia boleh semayang. Dia semayang, dia laksanakan. Begitulah contoh dalam perkara-perkara yang lain, insya-Allah. Jadi iman kena ada ilmu, orang tu pun dia mau dapat beramal dengan baik. Kalau tidak, dia tak tahu boleh nak beramal, dia tak tahu macam mana nak beramal. Sebab beramal tu ada yang fasik, ada yang sah, ada yang batil. Jadi macam mana? Jadi ada syaratnya, ada rukunnya, itu ilmu. Kena belajar. Macam kita duduk belajar lah. Daripada airnya, semayangnya, dan sampailah perkara yang lebih besar lagi. Jadi kena ada ilmu. Nak belajar ilmu tu sebab ada iman. Iman tu menolak kita. Sebab tu saya baca dulu. Laisal imanu bitamanni wattahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqal amal. Tidaklah iman itu suatu perkara yang sebagai angan-angan, cita-cita, dan sebagai satu perhiasan. Walakin ma waqara fil qalbi, suatu yang tercerna dalam hati, wa sadaqul amal, dibuktikan dengan amal. Iman wa sadaqul amal. Al-iman wa sadaqul amal. Iman itu kepercayaan dan mesti dibuktikan dengan amal. Gitu. Jadi percaya dan ada ilmu baru dapat buktikan. Kalau dia percaya saja tak ada ilmu, dia tak boleh laksanakan. Jadi kita nak ada benda tu. Sebab tu kita jadi wajib menuntut ilmu. Sebab
nak melaksanakan tuntutan iman. Wajib belajar semayang sebab semayang itu wajib. Syukurnya wajib, kena beriman dengan hukum semayang itu wajib. Jadi untuk melaksanakan kewajipan itu mesti ada ilmu. Marilah kaedah usul fiqh kita mal yutimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Tidak sempurna wajib itu melainkan dengannya, dengan ilmu baru dapat kita sempurnakan kewajipan yang dituntut oleh iman tadi. Maka kita wajib menuntut ilmu itu. Yang kedua, kalau mata kepalanya dapat melihat sesuatu dengan syarat, satu, berhadapan dengan benda yang dilihatnya itu. Yang kedua, benda itu jangan terlampau dekat kepada biji matanya, dan jangan pula terlampau jauh sehingga tidak sampai kepadanya kuasa penglihatan matanya. Dan yang keempat, yang ketiga, benda itu hendaklah dari perkara yang ada persediaan pada mata untuk melihatnya. Jadi kalau kita tengok daripada yang pertama tadi, dia kata perkara kalaulah mata dapat melihat sesuatu dengan syarat, satu, berhadapan dengan benda tu. Kita tengok, macam saya tengok bergelas ni, saya boleh nampak. Sila. Kita sambung sikit lagi. Demikian juga akal atau hati nurani manusia tidak dapat memahami melainkan apa yang ada di dalam alam kenyataan itu, dalam alam kenyataan ini, dan tidak dapat memahami hakikat dirinya, dan tidak pula dapat memahami sebarang hakikat yang tidak ada persediaan padanya untuk memahaminya. Tidak akan dapat. Jadi kita kena, macam tadilah kita balik semula, kita nak faham tu dengan akal tu, dengan kena ada ilmu sebagai persediaan untuk mengenal sesuatu, untuk bertindak seterusnya, kena ada ilmu. Yang ketiga, kalau mata, ini bandingan, kalau mata dijadikan Tuhan daripada mulanya tidak mempunyai kuasa melihat, dan kalau mata yang dijadikan Tuhan berkuasa melihat pun pernah ditimpa sesuatu yang menghilangkan atau mengurangkan kuasanya, yang dia boleh lihat itu pun boleh jadi tak dapat lihat. Kalau asal-asal jadi mata saja pun tak lihat, tak boleh melihat, itu satu hal. Tapi Allah Ta'ala jadikan mata boleh melihat, tapi satu hari dia akan jadi lemah, tak dapat melihat, kurang kuasanya. Maka akal itu, hati nurani manusia juga macam itulah, pernah dijadikan oleh daripada mulanya tidak mempunyai kuasa memikir dan menimbang, dan yang dijadikan Tuhan berkuasa memikir dan menimbang pun pernah hilang ataupun kurang kuasanya dengan sebab dihinggapi oleh sesuatu keadaan seperti gila, noda maksiat, perasaan taksub, perasaan degil, sombong, ataupun satu-satu tujuan buruk. Jadi diberi oleh Tuan Guru ni begitulah. Dibandingkan dengan mata, begitulah juga hati, akal kita ni. Akal tu ada yang memang sedia berfikir, tapi dalam dia sedia berfikir tu dia tidak menimbang, tidak kuasa memikir, tak kuasa menimbang pula. Dengan sebab-sebab selalunya kalau orang gila tolak tepi lah, sebab dia tidak mukallaf. Dinoda maksiat, di depan dia penuh dengan keadaan-keadaan yang mendorong dia pada maksiat. Ini berlaku dalam kehidupan dalam masyarakat kita. Sebab itu masyarakat ni kita bermula daripada kita memperlihatkan kebaikan, sebab masyarakat tu lahir kebaikan, akan tertolaklah, akan terhindarlah daripada maksiat. Kita tahu rumah tangga tu orangnya semayang, tunduk bangkit, suami isteri, anak pinaknya, cucu cicitnya, sebelah kata begitu juga. Jadi itu sebuah masyarakat yang aman, dan orang-orang macam ni akan terhindar pengelomelayan daripada maksiat. Sebab Tuhan sebut, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Semayang ini mencegah kamu dari fahsya' dan munkar. Jadi kalau kita semayang, Allah Ta'ala jadikan pagar semayang kita tu, Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara fahsya' dan munkar. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, Tuhan jadikan kita orang yang semayang, keluarga kita semayang. Jadi mudah-mudahan insya-Allah
Dengan kita jadi orang yang sembahyang itu, Allah Ta'ala pelihara daripada fahsyak dan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara keji dan perkara mungkar. Sebab itu kita boleh datang ke masjid, kita boleh ikut yang baik, kita boleh buat yang terbaik. Kita hindarkan diri kita daripada perkara yang tidak baik, sama ada daripada perbuatan, perkataan dan golongan dan kumpulan. Kita tak masuk kumpulan-kumpulan yang tidak baik, kita nak masuk kumpulan yang baik. Sebab kita berdoa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Duk sembahyang ni, duk berdoa sekali berapa hari? Satu hari 17 kali kita duk minta doa, Allahumma hdina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak ikut jalan Yahudi, tak nak ikut jalan syaitan, jalan Yahudi, jalan Nasrani, tak nak ikut. Kita minta ghairil maghdub waladdallin, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Kita nak pakai, kalau orang puan nak tutup kepala, nak pakai Islam, begitu dia orang lelaki tutup aurat, macam mana yang dikehendaki oleh Islam. Tak mau ikut maghdub, tak mau ikut dallin, tak mau ikut orang tu. Jadi Fatihah ni kuasa dia besar. Sebab tu wajib baca tiap kali 17 kali sehari sekurang-kurangnya, paling malas 17 kali nak baca. Sebab situlah hidayah Allah Ta'ala yang kita minta, dan di situlah datangnya petunjuk Allah, bimbingan Allah kepada kita, insya-Allah. Yang keempat, kalau mata yang ada padanya kuasa melihat, tidak juga dapat melihat suatu melainkan setelah ia disinari oleh cahaya zahir yang mendatang, seperti cahaya matahari, lampu dan sebagainya. Maka akal dan hati nurani manusia begitu jugalah yang ada sedia padanya kuasa memahami, pun tidak juga dapat memahami hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya, melainkan setelah disinari, diajar, ditunjuk, diajak, didakwah. Gitulah maksud tu, disinari dia, disinarkan dia. Sinaran dia tak dapat, walaupun dia ada daya tapi tidak berdaya. Jadi kena daya daripada luar untuk memantun pada dia, baru dia tersedar, baru dia sedar, dapat memahami hakikat sesuatu itu. Jadi sebab itu kita ni wajib berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Suruh berdoa, suruh kita ni berdakwah kepada jalan Allah dengan hikmah dan penjelasan yang baik. Jadi kita yang ada, kita berusaha dengan apa yang ada, kemampuan yang ada pada kita, kita berusaha berdakwah. Tidak juga dapat memahami hakikat sesuatu yang sebenarnya, melainkan setelah disinari cahaya pengajaran ilahi dan dibawa oleh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu Taala alaihi wassalatu wassalam. Jadi pekerjanya kita, Nabi dah tak ada dah, kita lah pekerja dia yang menjadi kita panggil pendakwah yang nak meneruskan kerja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab yang demikian, maka Tuhan yang Maha Pemurah lagi amat Maha Kasihani telah memilih orang-orang yang diketahuinya layak dan bijaksana untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar, serta mewajibkan umat manusia menerima dan menurut segala pengajaran yang dibawanya. Orang-orang itu ialah rasul-rasul. Orang-orang itu ialah rasul-rasulnya. Dan lepas ada rasul itu kita panggil apa? Ulama, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita dah rasul tak ada, kita ulama yang ada. Ada kita ikut ulama. Ulama pula saya baca dulu ada dua ya. Al-ulama umana urusul ma lam yukhalitu sultan ma lam yudakhilud dunya fa idza khaltu sultan wa dakhilud dunya khonur rusul fahzaruhum fi riwayatin fa'taziluhum. Ulama ni pemegang amanah rasul. Yang kata ulama rasul anbiya. Tapi ma lam yukhalitu sultan, selama mereka itu tidak bercampur baur atau terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemerintah. Kalau dia terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemerintah, ataupun dia dipengaruhi wadakhilud dunya, dipengaruhi atau terpengaruh dengan dunia, pangkat dan seumpamanya, khanur rusul. Tuan-tuan boleh semak dalam hadis Muslim, tengok
Khanur rusul, kalau dia sudah terpengaruh dengan pemerintah dan terpengaruh dengan benda dan pangkat, dua benda ni memberi isyarat pada khanur rusul. Ini jawab dia. Semestinya kalau kita tengok dalam hadis ini, khana yakhunu kana yakunu, yang memberi arti mestinya dia mengkhianati amanah Rasul. Orang yang telah dipengaruhi oleh pemerintah dan dipengaruhi oleh benda, mereka akan mengkhianati Rasul. Ulama ni akan mengkhianati amanah Rasul. Dia tak jadi amanah penjalan ke amanah Rasul. Dia mengkhianat amanah Rasul. Khanur rusul. Fahzaruhum, kata Rasulullah. Awasi mereka ni. Ulama macam ni kamu kena awas, kena berjaga, beringat. Jangan ambil buat tok guru. Jangan ambil buat mufti. Khanur rusul. Fahzaruhum, awasi mereka. Wa fi riwayatin fa'taziluhum, tinggal mereka, terus ambil, cari orang lain. Jadi ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh mencari pimpinan bagaimana, ulama yang bagaimana, guru yang bagaimana. Jadi supaya kita yang nak membimbing kita kepada jalan yang baik, jalan yang lurus, nak pergi betul-betulnya. Jadi kita tidak kira benda pangkat apa semua tu tidak menjadi benda yang boleh menghalang dia daripada melakukan ataupun bercakap benar. Ni bila dapat tu dia tak berani nak cakap, tak berani cakap, diam. Habis baik dia diam, dia tak berani nak tegur. Ni tak boleh, tak berani, ini tak berani kata, dia duduk diam. Dia kata saya tak kata apa, dia tak tanya. Bila orang kata gitu, pasal apa dia nak cakap apa, dia tak tanya pun. Awak bukan nanti orang tanya. Hadis Rasulullah kata, saya tak alim ni, saya duduk cerita aja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa boleh tolak hadis ni, tolak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika huwa adhaful iman, atau kama qala. Siapa melihat satu kemungkaran, dia wajib ubah dengan kuasa yang ada pada dia. Apa kuasa pada dia? Dia kena ubah. Falyughayyirhu bi yadihi. Bi yadihi itu makna kuasa, tangan itu makna kuasa. Apa kuasa dia? Dia kena ubah dengan kuasa yang ada pada dia. Tak boleh biar. Kamu siapa? Pangkat kamu apa? Kamu tak boleh biar. Tak boleh diam. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kau tak mampu juga lisan, nasihat dia. Kalau sampai tak boleh juga, fa illam yastati' fa bi qalbihi, benci dengan hati. Tosah dia tosah duduk situlah, berdosa kamu. Tak payah duduk situlah. Kalau nak benci dengan hati, kami boleh. Kita boleh tengok benci, tak nak ikut. InsyaAllah. Kita nak buat apa, kita tak kuasa. Duduk macam kita ni, macam awam-awam. Susah duduk situ lah. Pasal tak boleh guna kuasa. Orang duduk situ kena bekerja. Bukan suruh bodek. Tak. Jadi gitu. Tuan-tuan kalau baca sejarah Tuan Pak Wi, kalau orang tua-tua macam saya kena Pak Wi, yang rambut merah mata sebelah tu, guru Alan Iskandar dulu. Sampai Alan Iskandar kata, Wi ni, dia kata, kalau celik mata sebelah lagi terbakar dengan perak ni, itu ulama tegas. Haram. Syubah dia jelas. Ulama-ulama dulu begitu. Jadi kita begitulah. Kita kena begitu. Jadi kena, ini tak boleh, ini tak boleh, kena cakap. Kalau tak boleh dengar cakap kita turunlah keluar. Sebab tak mau syubhat dengan dia. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Tak mau syubhat, keluar. Cerita panjang. Kita cerita Harun Ar-Rasyid dengan siapa tu, seorang ulama lagi, akan datang insyaAllah kalau saya ingat, saya cerita. Jadi kerana nak mengasingkan diri supaya tidak terlibat dengan perkara syubhat. Ada seorang ulama, jadi cerita panjang, tak cukup masa. Jadi insyaAllah kalau saya ingat, kalau tuan-tuan tanya masa depan, InsyaAllah saya cerita. Jadi saya nak berhenti setakat ini, masa dah cukup. Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita beri ini bersungguh-sungguh
dengan penuh rasa berani menyatakan satu kebenaran, qulil haqq walau kana murran. Cuma saya minta maaf, gaya saya mungkin tak begitu sonok sebab saya bunyi macam keras lah. Jadi saya nak cerita ni sebab benda ni kena cerita sungguh-sungguh. Tanpa bersungguh-sungguh kita tak sampai. Kita jadi takut nak cakap. Jadi kita tak mau tu. Takut ni kerana Allah, berani pun kerana Allah, insya-Allah. Gitulah. Qulil haqqa walau kana murran. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung di muka surat 195 insya-Allah. Jadi sebelum berakhir kuliah saya, macam yang biasa, saya minta derma pada tuan-tuan untuk sekolah saya. Siapa yang sudi, silalah bagi derma pada kami untuk kami melangsungkan pembangunan Ma'had As-Salihah di Kampung tu sekarang ni. Sekarang tengah dalam proses pembinaan. Jadi sekadar itu dulu daripada saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين ويا مجيب السائلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.